Pemantauan Faris Azman sebentar lagi akan mengikuti program lawatan Menteri Sumber Asli dan Air Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man ke Loji Rawatan Air Sungai Selangor. Sebelum itu, pada pagi tadi Faris juga menghadiri sidang media Datuk Seri Tuan Ibrahim di Putrajaya sendiri, dan untuk perkembangan mengenai lawatan tersebut kita bersama dengan Faris yang bersedia di talian ketika ini. Faris, apa mungkin perkembangan terkini yang boleh dikongsikan berdasarkan sidang media pagi tadi dan juga lawatan oleh YB Menteri sendiri? Apa yang akan dilihat dan juga apa yang boleh kita jangkakan persoalan dan juga jawapan daripada Menteri sendiri? Baik, terima kasih Najib. Sudah tentu apa yang dalam sidang media pada pagi tadi, Yang Berhormat Menteri sendiri, Menteri Kasar iaitu Tuan Ibrahim, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man menyatakan bahawa Jabatan Alam Sekitar JAS telah pun berada di kawasan pada pagi tadi, kawasan tercemar berhampiran dengan Rawang. Saya dalam perjalanan ke kawasan itu dan Menteri akan melihat sendiri kawasan itu, dan apabila bertanyakan mengenai dengan apa yang akan berlaku selepas ini, mungkin siasatan yang lebih terperinci akan dilakukan oleh pihak JAS, begitu juga dengan agensi-agensi di bawah KASA sendiri, Kementerian Sumber Asli dan Air, dan Menteri yang terlibat atau Menteri Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man akan bersama-sama dengan Menteri Besar Selangor Datuk Seri Amaluddin Syahari dijangkakan akan mengadakan lawatan di kawasan tercemar berhampiran dengan Rawang. Baru masa yang sama sebenarnya ada juga Expo Air Selangor yang akan membuat sidang media berhampiran dengan kawasan LRA yang terlibat. Tetapi apa yang dapat kita gambarkan sebenarnya isu ini amat serius, seperti dikatakan oleh Menteri, dan tindakan tegas dan pemantauan yang lebih ketat akan dilakukan di sepanjang Sungai Selangor sebenarnya. Faris, ada juga Menteri sentuhkan bahawa antara cabaran utama iaitu kilang haram yang wujud, yang mungkin melepaskan dan juga membuang sisa ke dalam sungai-sungai yang menjadi punca kepada pencemaran sungai utama yang membekalkan air di kawasan Lembah Gelang dan juga Selangor ini. Apa yang diperkatakan yang boleh diperincikan oleh Faris sendiri? Baik, itu antara cabaran yang diakui oleh Menteri Kasar sendiri, Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man, yang menyatakan bahawa kilang-kilang yang beroperasi berpuluh tahun berada berhampiran dengan sungai sebelum ini, yang wujud sebelum loji rawatan air diwujudkan, dibina. Jadi ini merupakan antara cabaran utama, dan jika dikatakan kilang-kilang yang beroperasi yang berlesen di bawah Jabatan Alam Sekitar, pemantauan itu lebih teratur dan tersusun kerana Kasar tahu bila pengoperasian kilang itu dan bagaimana dengan sisa pekerja, sisa tercemar yang akan dilumpuskan di kawasan yang telah pun diwajibkan. Tetapi apabila kilang-kilang operasi haram, untuk kilang-kilang haram ini jelas Menteri, apabila mereka beroperasi, Kasar sendiri tidak dapat memantau kerana ribuan kilang, tidak difahamkan kilang manakah kilang haram dan kilang mana yang berlesen. Jadi pemantauan itu agak sukar. Justru itu sebenarnya Menteri dan Kasar sendiri memohon agar semua rakyat yang berada, penduduk-penduduk berhampiran, kalau tahu mengenai dengan pengoperasian kilang haram dan bagaimana kalau ada aktiviti mungkin membuang sisa-sisa tercemar di dalam sungai, ini akan membantu pihak JAS, pihak Kasar sendiri untuk menyiasat dan membantu agar gangguan bekalan air yang melibatkan lebih 1 juta akaun di seluruh Lembah Kelang ini tidak lagi berlaku. Itu jelas Menteri Kasar. Najib. Antara yang disentuh juga iaitu memastikan bahawa sasaran masa panjang kita iaitu rizab air terawat ini mencecah lebih ataupun 20% ataupun lebih daripada paras itu, dan ini memerlukan kerjasama bukan sahaja di pihak kerajaan yang menyediakan bekalan tersebut, tapi juga pengguna yang menggunakan air secara berhemah. Dan juga Menteri juga menyebut tentang projek takungan air pinggiran sungai ataupun TAPS. Apa perinciannya? Adakah ini yang akan dilaksanakan dan juga dicadangkan mungkin dalam bajet 2021 ataupun RMK 12? Ya, itu yang dikatakan oleh Menteri bahawa gangguan bekalan air ini sebenarnya tidak perlu berlaku jika loji rawatan air ataupun rizab air terawat itu ada lebih kurang 20%. Tapi di negeri Selangor, kalau kita flashback sedikit sebenarnya Najib, pada Mei lalu, Mei 2019, mana Menteri Besar Selangor mengatakan bahawa loji rawatan air Langat 2 akan beroperasi lebih kurang hampir 400 MLD juta liter yang akan dapat membantu meningkatkan lagi rizab air terawat daripada 2 hingga ke 7% peningkatannya. Tetapi kalau kita lihat kembali peningkatan itu seperti yang dikatakan oleh KSU Kasar sendiri sebentar tadi, Datuk Seri Zaini Ujang mengatakan bahawa perkara itu ataupun rizab itu sepatutnya sampai ke 20%. Jadi
sebenarnya gangguan bekalan air ini selain daripada pencemaran air, gangguan ini tidak sepatutnya berlaku kerana kalau reserve itu lebih tinggi, ia mengambil masa hampir seminggu untuk rakyat mendapat bekalan sepenuhnya tanpa gangguan bekalan tidak berjadual ini berlaku. Jadi KASA sendiri jelas Datuk Seri Tuan Ibrahim Tuan Man akan memohon peruntukan yang lebih, akan memasukkan dalam bajet perbelanjaan 2021 atau RMK 12 untuk menambah alat-alat pengesahan pencemaran dan juga tap takungan air pinggiran sungai ini kerana apabila ini merupakan sumber air alternatif, apabila berlaku gangguan di loji rawatan air akan dihentikan tugasnya, tetapi bekalan itu akan disalurkan daripada sumber alternatif ini supaya bekalan air sepenuhnya akan didapati kepada seluruh pengguna-pengguna ataupun akaun di Lembah Kelang tanpa gangguan sekaligus sebenarnya, Raja.